Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hassan bin Mamat, nombor matrik A176257. Hari ini saya akan membuat sebuah refleksi subjek, iaitu subjek PPPN 3333, iaitu hadis 1. Refleksi ini tentang hadis yang saya telah pelajari, iaitu hadis yang saya pilih ialah hadis tentang kedudukan 3 golongan yang menghadiri majlis ilmu. Hadisnya berbunyi, Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah anna Aba Murrah maula akhi bin Abi Talib akbarahu an Abi Waqi' al-Lais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fi masjidi wan nas sumahu iz akbala salasatu nafar fa akbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahid qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fi qalqati fajalasa fiha wa amma akharu fajalasa khalfahum wa amma salisu fa'adbara zahiban falamma farara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukbirukum an nafari salasati amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa amma akharu fastahyallahu minhu wa amma akharu fa'aradallahu anhu. Seterusnya isi kandungan yang dapat dikeluarkan dalam hadis ini ialah hadis yang pertama. Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di dalam majlis ilmu di masjid bersama para sahabat sehingga datanglah 3 orang. Yang kedua, kemudian satu di antaranya melihat tempat kosong dalam majlis, maka ia duduk di tempat itu, sedang yang kedua duduk di belakang majlis. Manakala sedangkan yang ketiga berbalik pergi dari majlis tersebut. Seterusnya, setelah Rasulullah selesai bermajlis, beliau bersabda, adapun seorang di antara mereka, yang pertama dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan dia kepadanya. Yang kedua, dia malu, iaitu dengan tidak mengisi tempat yang kosong, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, iaitu pergi dari majlis tersebut, maka Allah pun berpaling darinya. Seterusnya, sebab saya memilih hadis ini ialah hadis ini menerangkan tentang keadaan dan adab menuntut ilmu yang sesuai untuk diadaptasi oleh saya sebagai pelajar. Yang kedua, sebab saya memilih hadis ini ialah hadis ini sahih yang boleh dijadikan sebagai hujjah bagi menerangkan tentang kelebihan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu. Yang ketiga ialah sebab saya memilih hadis ini kerana hadis ini mempunyai jalan cerita yang jelas dalam menerangkan tentang kelebihan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seterusnya, sebab kenapa hadis ini penting kepada diri saya dan rakan-rakan ialah kerana hadis ini memberi saya dan rakan-rakan semangat dalam berlumba-lumba untuk menuntut ilmu, seperti datang awal di dalam majlis ilmu ataupun kelas yang mempunyai banyak kelebihan dan manfaatnya. Yang kedua, hadis ini penting bagi saya dan rakan-rakan saya ialah kerana hadis ini menerangkan tentang adab-adab yang harus diamalkan dalam menuntut ilmu untuk mencari keberkatan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga ataupun yang terakhir ialah kerana hadis ini dapat memberi kesedaran kepada segelintir rakan-rakan saya yang suka konten dan malas dalam menuntut ilmu dan ataupun masuk di dalam kelas. Seterusnya, perkara yang baru yang saya pelajari daripada hadis ini ialah hadis ini memberitahu saya tentang kelebihan yang besar jika berlumba-lumba untuk mendapatkan kedudukan paling awal dalam majlis ilmu.
Namun begitu, sekarang kelas dijalankan secara online ataupun atas talian. Jadi saya akan sertai awal dalam sesuatu kelas ataupun majlis ilmu. Ini satu ilmu yang baharu bagi saya kerana sebelum ini saya hanya tahu tentang kelebihan berlumba-lumba untuk mendapatkan saf hadapan di dalam solat sahaja. Yang kedua, perkara baharu yang saya pelajari mengenai hadis ini ialah apabila saya datang ke kelas online awal, maka hadis ini secara tidak langsung mengajar saya tentang adab saya dengan guru yang mengajar, seperti datang awal agar guru tidak menunggu pelajar apabila hendak memulakan pelajaran. Yang ketiga, hadis ini dapat memberi saya semangat dalam mencari ilmu, di samping mengamalkan adab sama ada adab di dalam kelas ataupun adab bersama guru kita agar kita mendapatkan ilmu yang berkat seperti golongan yang pertama di dalam hadis ini. Yang keempat ataupun yang terakhir, perkara yang saya dapat daripada hadis ini ialah hadis ini mempunyai makna dan lafaz yang unik yang sukar difahami sekiranya tidak difahami secara mendalam. Seperti lafaz bagi golongan yang kedua, iaitu golongan yang malu, iaitu orang yang tidak memenuhkan tempat kosong di dalam majlis ilmu, maka Allah pun malu kepadanya. Menurut perbahasan ulama, Imam Nawawi dalam kitabnya iaitu Tuhfatul Ahwazi berkata, malu di sini ialah bermaksud meninggalkan pergaduhan kerana malu dengan Allah dan jemaah lain. Selain itu, Anas juga menjelaskan penyebab malu orang tersebut ialah disebabkan oleh kerana ia malu untuk meninggalkan majlis ilmu tersebut dan seterusnya. Jumhur ulama menterjemahkan lafaz Allah juga malu dengannya dengan maksud Allah mengampuni dosanya. Seterusnya, harapan dan perasaan dalam melaksanakan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian saya ialah perasaan saya selepas mengamalkan sunnah ini ialah berasa sangat gembira kerana dapat belajar ilmu baharu di samping mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, saya juga berharap agar saya dapat istiqamah dalam mengamalkan sunnah ini, seperti masuk ke kelas awal walaupun ia kelas online. Dan saya juga berharap agar Allah SWT memberi saya kekuatan agar saya dapat menjadi pelajar yang aktif di dalam kelas, supaya guru yang mengajar saya tidak bosan ketika mengajar. Di samping itu juga, saya juga berharap rakan-rakan saya dapat mengamalkan sunnah ini supaya dapat menjaga hati guru dan pengajar yang mengajar kita dan seterusnya memperolehi ilmu pengetahuan yang berkat sehingga ke akhir hayat. Akhir sekali, tindakan yang saya akan lakukan bagi menjadikan sabda Nabi ini sebagai panduan dalam kehidupan. Yang pertama, saya akan selalu menasihati rakan-rakan tentang kelebihan berlumba-lumba dalam menuntut ilmu. Sebagai contohnya, sebelum 15 minit kelas bermula, saya akan memperingatkan rakan-rakan saya tentang hadis ini di dalam grup WhatsApp kelas agar semua orang dapat mengamalkan sunnah ini, kerana kadang-kadang mereka sering terlupa tentang kelebihan yang terdapat dalam hadis ini. Yang kedua, tindakan yang seterusnya, saya akan cuba memberikan contoh yang terbaik di dalam kelas agar menjadi ikutan rakan-rakan yang melihat. Sebagai contohnya, saya selalu akan buka kamera ketika kelas online agar guru atau pensyarah tidak bosan untuk mengajar kita sekaligus dapat melahirkan suasana yang meriah dalam kelas walaupun ianya kelas online. Yang ketiga ataupun yang terakhir ialah tindakan yang saya akan lakukan ialah saya akan mencuba untuk istiqamah dalam mengamalkan sunnah ini dengan cara memastikan agar niat saya sentiasa ikhlas kerana Allah SWT, dan di samping itu juga saya akan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang lain seperti zikir dan selawat
agar saya dapat sentiasa berada dalam rahmat-Nya. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.